السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام ثم الصلاة من خصنا بخير من قد أرسل بخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل بخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. صلى عليه الله ما دام الحياة يخوض من بحر المعاني الوججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأجم في الاهتداء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى. صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض من بحر المعاني الوججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. Itu nazim. Terlepas dah berkenaan dengan setiap maksud daripada perkataan dalam bait yang ke-4 hingga ke-8 tu. Dan sekarang kita masuk waqala Syekhul Syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Ahmad Ad-Damanhuri rahimahullahu taala wa fi hadhihi al-abyati al-arba'ati arba'atu as'ilatin. Arba'atu mubtada muakhar. Fi hadhihi al-abyat jumlah jar majrur itu ta'alluq bagi muta'allaq mahdhuf khabar. Takdiran sendiri. Al-arba'atu atau arba'atu as'ilatin sabitatun fi hadhihi al-abyati al-arba'ati. Waw istinaf hadhihi sifat al-munjar al-abyati badal al-arba'ati sifat as'ilatin mudhaf ilaih arba'atu mubtada muakhar. Al-awwalu, jadi ada 4 soalan di dalam bait 4 sampai 8 ni, bukan, di dalam bait 5 sampai 8 ni ada 4 soalan. Bait yang keempat tak ada soalan. Bait yang kelima sampai 4 ada 4 soalan. Setiap bait 1 soalan. Katanya al-awwalu ay as-su'alul awwalu. Soalan yang pertama. Ma madlulud dhamiri fi khassana? Tu. Apakah ma istifham? Apakah madlul yakni mafhum yang dapat difahami daripada dhamir, madlulud dhamir, mafhum bagi dhamir, perkara yang dapat difahami daripada dhamir itu fi pada perkataan khassana. Fi khassana, khassana bukan nak kepada makna tapi nak kepada lafaz khassana. Lafaz khassana na pada na tu
Na tu, dhamir tu rujuk pada mana? Kalau khassa tu fa'il dia jelaslah Allah Ta'ala tu. Man khassana, man yang pertama ialah Allah Ta'ala. Bi khairi man. Man yang kedua Muhammad. Tu. Jadi apa kau dah madlul? Madlul apa dia? Maksud madlul ialah yang difahami. Dalilnya dah. Dalilnya ialah dhamirna. Dalilnya ialah dhamirna dah. Apa madlul dia? Tuju kepada siapa maksud dia? Adakah tuju kepada orang kafir yang tolak mantik, ataupun yang ditujukan kepada orang yang menolak mantik, ataupun kepada sekalian orang Islam, ataupun macam mana? Jadi na tu sangat tu. Na tu dhamir na tu dia panggil menunjukkan ramai satu, ataupun menunjukkan kepada seorang tapi mu'azzam nafsahu, yang membesarkan diri dia, mu'azzim nafsahu, membesarkan diri dia. Okay? Jadi Allah Ta'ala guna dhamir na, membesarkan diri dia. Nahnu anzalna, contohnya dan sebagainya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Padahal Allah Ta'ala seorang, Allah Ta'ala satu, dia guna lafaz na untuk mu'azzim nafsah. Soalan yang kedua, al-thani ay as-su'alu al-thani, soalan yang kedua, anna qawlahu bi khairi man ursila, ataupun arsala, boleh baca dua, arsala dengan bina fa'il, ay arsalallahu nabiyya. Kalau ursilan nabi, tu jadi naib fa'il. Jadi anna qawlahu, bahawa kata musannif nazim itu apa? Bi khairi man ursila tu, sepatutnya ada qad lah, bi khairi man qad ursila, tak apalah. Yufidu, memberi makna ia, memberi faedah ia qawluhu. Dhamir mustatih huwa kembali kepada qawluhu, memberi faedah ia qawluhu itu maf'ulun bih akan makna qawlihi, makna qawli nazim sayyidu kulli muqtafa. Sayyid bagi sekalian orang yang matbu', orang yang diikuti. Okey, maksudnya perkataan lafaz nazim khairi man qad ursila itu memberi makna sayyidu kulli muqtafa juga. Sebab sebaik-baik orang yang diutus. Maksudnya hak yang sebelum-sebelum diutus juga baik juga, tapi tak sebaik hak yang diutus ni, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sayyid bagi sekaliannya dah. Buat apa nak bagi tahu lagi? Bi khairi man ursila satu, kemudian sayyidu kulli muqtafa satu. Tak payah dah lah. Cukuplah salah satu. Tu. Jadi, fama wajhu adamil iqtisari alaihi. Maka apakah wajah tidak mengiktisarkan, tidak menghadkan satu sahaja sebut atasnya, atas qawlihi, qawli nazim tu. Kenapa kena sebut dua-dua? Kenapa tak sebut bi khairi man ursila sahaja, ataupun sayyidu kulli muqtafa sahaja? Apakah wajah? Apakah dalil? Wajah tu dalil lah. Apakah dalil? Apakah munasabahnya? Apakah wajahnya yang menyebabkan nazim tidak menghadkan satu sahaja daripada salah satu daripada dua perkataan tu? Sebab apa? Al-thalithu ay as-su'alu al-thalith. Soalan yang ketiga. Anna nazim, bahwasanya nazim itu qayyada as-salata bidawamil khawdil aqli, mengkaitkan oleh nazim itu akan salawat. Kan dia kata apa dia kata? Dia kata apa? Muhammad ni apa dia? Ma khassana bi khairi man qad usila bi khairi man hazal maqamatil ula. Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabi al-hashimi al-mustafa. Shalla alaihi Allahu ma damal hijaz. Shalla alaihi Allahu ma damal hijaz. Tu yakhudu min bahri ma'ani hujaja. Jadi selawat dia tu dia kaitkan dengan berkekalannya berkekalannya dari sudut mengarungnya akal itu akan yang payah-payah, mengharungi yang payah-payah.
Khawdil aqli itu idhafat masdar kepada fa'il, lujaja itu adalah maf'ul bih dia. Apa dia lujaja tu? Bayan min bahril ma'ani. Ai al-ma'ani kal bahr. Iaitu daripada makna-makna yang luas seperti mana laut. Wajah syabah dia luaslah. Al-ma'ani kal bahri fil was'a ataupun pada luas tu lah, pada luas tu. Sudut luas laut luas. Makna-makna yang disebut ni pun luas juga. Tu umpama laut. Okey. Jadi kenapa kena kaitkan dengan berkekalannya harungan penempuhan akal ke atas makna-makna yang payah ni? Adakah dia kait dengan akal saja selawat tu? Selagi mana ada akal duk kait hak payah-payah ni, selagi itulah selawat Allah Taala atas Nabi SAW. Adakah hak tu kait dia ataupun ada kait lain ataupun tidak kait sama sekali, hanya ini kait yang nazim saja? Tu soalan ketiga. Ma'na annal aula, beserta bahawasa lebih aula itu khabar at-ta'mim. Itu mengumumkan at-ta'mimu lis-salati. Itu mengumumkan pada salawat. Maksudnya umum di sini ialah tidak berkait dengan apa-apa. Tidak berkait dengan salla alaihi lahu madamal hijjah. Tidak berkait dengan damal hijjah. Madamal hijjah. Selagi mana ada akal dah. Yakhudu min bahri ma'al jajah. Yang mana akal itu mengharungi lautan-lautan makna-makna yang payah-payah. Tak payah. Adakah gitu? Perlu dikhususkan itu ataupun umum saja. Tak apa perlu kait dengan apa-apa. Tiga. Ar-rabi'u ay as-su'alur rabi'u. Soalan yang keempat. Lima qaddamal ala 'ala as-sahbi. Kenapakah qaddama ay qaddamal musannifu? Kenapakah mendahulukan oleh musannif itu maf'ulun bih akan al-ala, akan lafaz al itu 'ala as-sahbi, ke atas lafaz as-sahbi. Wa alihi wa sahbihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Kenapa tak kata wa sahbihi wa alihi dhawil huda? Kalau nak kata darurah syair pun tak ada masalah. Tak kacau daruratus syairi, tak kacau bahar syair. Bahar rajah tetap boleh. Wa sahbihi wa alihi dhawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Kenapa perlu mendahulukan al ke atas as-sahb? Dalam keadaan ma'anna fihim, dengan keadaan bahawasanya pada mereka itu sahabat, man huwa ashraful anami, yang mana ada orang yang adalah ia orang tersebut merupakan semulia-mulia makhluk. Ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man di situ man isim anna muakhar, fihim tu ta'alluq bagi muta'allaq mahdhuf khabar anna. Jadi kalau susun balik ma'anna man huwa bukan. Oh itu ma'anna fihim fis sahabah man huwa ashraful anami, yang mana mereka itu mana anna fihim para sahabat tu ma'anna man huwa ashraful anami ba'da Mustafa fihim. Betul lah. Huwa tu, man tu ialah isim anna muakhar. Jadi takdirnya ma'anna man huwa ashraful anami ba'da Mustafa fihim. Tu. Fihim tu khabar dia. Bukan khabar dia, maksudnya dia punya jumlah jar majrur itu ialah dia adalah ta'alluq bagi muta'allaq yang mahdhuf yang menjadi khabar. Khabar anna muqaddam. Wahuwa, dan bermula demikian itu. Siapa yang lebih tu? Wow, istinaf bayani jawabun amma yuqal. Jawabun min su'al muqaddar. Dah siapa? Wahuwa, dan bermula dia asyraful anam ba'dal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Khabar Abu Bakrin mudhafu ilaih. Jadi persoalannya, kenapa didahulukan al ke atas sahab? Sedangkan yang paling mulia sekali di atas muka bumi selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bukan ahli baitin Nabi. Dia sahabat Nabi. Kenapa tidak wa sahbihi wa alihi? Tu soalan yang keempat. Jadi jawab dia, fal jawabu anil awwali. Maka jawab bagi yang pertama, yakni anis su'alil awwal, itu khabar anna madlul ad-dhamiri, bahawa madlul mafhum yang dapat difahami daripada dhamir itu. Tu dhamir pula, dhamir na. Ni jawab bagi soalan yang pertama, yang kata ma madlul dhamir fi khassana. Apakah yang dapat difahami daripada dhamir na di khassana tu? Apa dia tuju kepada siapa tu? Tu. Jadi dia kata yasihu ni khabar anna, madlula isim anna, dhamiri mudhafu ilaih. Yasihu ayyakuna ni ta'wil masdar jadi fa'il yasihu. Ta'wil masdar jadi fa'il yasihu. Yasihu ayyakuna ummatul ijabati. Ummatal ijabati. Ummatalah. Ummata ni jadi khabar yakun. Jadi yakunu ayyakuna madlulud dhamiri ummatal ijabati. Yakuna, isim yakuna ialah dhamir mustatir, huwa kembali kepada madlulud dhamir. Okey. Ummatal ijabati. Jadi sah oleh bahawa adalah ia madlul dhamir itu ialah ummatal ijabah. Umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang Islam lah. Dia panggil istilah ummatul ijabah, tu orang Islam. Kalau ummatul dakwah tu termasuk orang kafir sekali. Ummatul dakwah. Kita ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Umat yang didakwah dan umat yang menerima dakwahan tersebut. Okey. Orang kafir tak? Orang kafir ummatul dakwah sahaja, tapi mereka tidak menerima. Sebab tu mereka tidak dipanggil ummatul ijabah, bahkan ummatul dakwah sahaja. Okey, habis. Kama ni kita buat muta'alaq dia mahdzuf mubtada' khabar dia. Ai wa zalika thabitun, dan bermula demikian itu, demikian yang tersebut, yang kata bahawasanya madlul dhamir itu kembali kepada ummatul ijabah. Itu sabit ia yang demikian tersebut. Kama qaddartuhu, seperti mana yang telah mentakdirkan ia oleh aku akan madlulab dhamir tu, dengan makna madlulab dhamir bimakna ummatil ijabah. Qaddartuhu yang telah mentakdir ia oleh aku akan madlulab dhamir bimakna ummatil ijabah tu. Tu satu, seperti mana aku telah takdirkan. Wa yasihu, atah berkata yasihu ayyakuna. Wa yasihu ayyakuna ummatad da'wati, dan sah ia ayyakuna ta'wil masdar jadi fa'il kepada yasihu. Kita takwilkan yakunu asal pada kana, yakunu kaunan, kemudian yakunu dhamir mustatir dia huwa, kita jadikan dhamir muttasil, jadilah wa yasihu kaunuhu ummatad da'wati. Dan sah oleh adalah ia madlulud dhamir itu khabar yakun ummatad da'wati. Ad-da'wati mudhafu ilaih. Sah juga madlul dhamir yang dapat difahami dhamir na pada khassana itu ialah ummatad da'wah, iaitu umat yang di dalam kategori orang kafir yang hanya dapat seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak sama sekali beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah begitu? Itu masuk juga begitu, sah juga begitu. Tu. Maka jika begitu, jika begitu, fayadkhulu, fa ni jawab bagi soal ataupun bagi syarat yang muqaddar, syarat yang ditakdirkan. Mana? Kita buatlah sendiri. Idza yasihu ay yakuna ummatad da'wati fayadkhulul kuffaru. Ambil balik. Idza yasihu ay yakuna ummatad da'wati fayadkhulul kuffaru. Apabila sahlah oleh bahawa adalah ia madlul dhamir itu di kalangan ummatad da'wah,
maka masuklah oleh orang-orang kafir. Kufar jam'u kafirin, jamak taksi. Kufar jam'u taksi bagi kafirin. Maka termasuklah sekali orang-orang yang kafir. Sebab ummatul dakwah, kita pun ummatul dakwah. Dan dalam masa yang sama, kita pun ummatul ijabah. Orang kafir bukan ummatul ijabah, hanya sahaja ummatul dakwah saja. Tu. Dah apa dalil? Bidalili ai. Wa dhalika kainun bidalili. Takdir mubtada khabar. Khabar tu merupakan muta'alaq bagi ba bidalil tu. Wa dhalika kainun, dan bermula demikian itu, demikian ayat, demikian kata yasihhu ayyakuna umatad da'wah itu minal kufar tu. Kainun adalah ia yang tersebut itu bidalili, dengan dalil. Kita nak baca bidalili wa ma arsalna boleh? Nak baca bidalilin wa ma arsalna boleh? Kalau bidalili wa ma arsalna, dia idhafat dengan ayat Quran. Kalau baca bidalilin dengan satu dalil, mana? Badal. Wa ma arsalna jadi badal. Ayat Quran jadi badal. Jadi bolehlah kau. Bidalili wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah mengutus ia oleh kami akan dikau melainkan mustasna. Melainkan rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Aduh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Kerana ta'liliyah. Kerana ma min azabin illa wa indallahi ashaddu minhu minal azab. Kerana tidaklah manafi, tidaklah daripada suatu azab, mana-mana azab, tidaklah daripada mana-mana azab itu, melainkan di sisi Allah Ta'ala itu, asyaddu minhu, terlebih dahsyat ia daripada azab. Allah Ta'ala boleh mengazab hak lebih teruk lagi daripada azab hak biasa-biasa. Hanya sahaja Allah sahaja. Hanya Allah sahaja yang berkuasa untuk mengazabkan orang kafir, nak mengazabkan orang Muslim, bahkan nak mengazabkan lebih teruk daripada hak biasa pun boleh. Dia seorang. Tu. Fa'adamu ta'zib. Maka tahu daripada situ tafri'nya idza alimta dzalika, apabila telah mengetahui ia oleh engkau akan demikian itu, jawab bagi syarat muqaddar. Fa'adamul ta'zimil kufari bil ashaddi ikraman lahu. Maka bermula tidak mentakzibkan, bermula tidak mengazabkan orang kufar, idhafat masdar kepada maf'ulnya ta'zibil kufar. Azzaba yu'azzibu ta'ziban wa huwa mu'azzibun wa dhaka mu'azzabun. Mu'azzabun tu kufar, mu'azzibun Allah, azab. Ta'zib itu hadas dia. Perbuatan ta'zib tu hadas berlakunya azab tersebut. Jadi bermula tidak berlakunya ataupun bermula tidak mengazabkan orang kufar itu, yakni oleh Allah Ta'ala, bil asyaddi. Tu. Jadi bil asyaddi tu. Dan maka bermula tidak mengazabkan dia oleh Allah Ta'ala akan kufar itu bil asyaddi. Kita jadikan bil asyaddi itu ta'aluk bagi muta'alaq mahdhuf khabar. Ikraman tu jadi maf'ul li ajlih dah. Lahu tu isim majrur dah mana khabar dia. Khabar dia bil asyad, bukan bil asyad. Khabar dia ialah ta'aluk mahdhuf muta'alaq bagi ba bil asyad itu yang mahdhuf yang menjadi khabar. Takdir sini fa'adamu ta'zibil kuffari thabitun bil asyaddi. Yang sabit ia adam ila akhirih itu, atau kainun dengan asyad, dengan yang siksaan yang dahsyat. Kerana apa? Orang kufar boleh-boleh saja tidak dikenalkan azab yang berat, ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, kerana memuliakan
baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akrama yukrimu ikraman wa huwa mukrimun wa dzaka mukramun. Jadi yang dimuliakan mukramun Nabi, mukrimun Allah, ikram hadas dia. Jadi boleh-boleh saja orang kufar tidak dikenakan azab yang pedih disebabkan kemuliaan Nabi SAW. Ummatud dakwah Nabi SAW. Itu rahmat. Dan duduk dalam jadi umat Nabi SAW. Ummatud dakwah atau ummatul ijabah. Okay. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang lepas daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada di dalam kubur ataupun di akhirat nanti. Habis tu soalan yang pertama baru. Pertama apa tu? Pertama. Tu domir dia. Dan soalan kedua apa dia pula? Dia kata tadi, kenapa diletakkan bi khairi man qad ursila dan sayyidu kulli muqtafa, sedangkan dua-dua tu lebih kurang sama je. Kenapa tak kurangkan salah satu? Kenapa tak letak salah satu je? Kan lebih mudah. Dia pun jawab. Wa 'anil tsani ay wa 'anis su'alis tsani, dan daripada soalan yang kedua, bi anna fil wasfi bisiyadati isy'aran bi umumi risalatihi sallallahu alaihi wasallam, dengan bahawa pada mensifatkan dengan siyadah, dengan sayyid itu, tu sayyidi kulli muktafa itu tadi yang pertama qad ursila ya. Yang qad ursila saja, bi khairi man qad ursila itu umum, tapi dikhususkan sayyidi kulli muktafa pada baik, pada rajas ataupun pada syatar yang selanjutnya. Jadi bi anna fil wasfi, dengan bahawa pada wasaf, pada bersifatnya Nabi SAW itu bisiyadati, dengan siyadah, dengan sayyid ni, untuk apa? Isy'aran, kerana menzahirkan bi'umumi risalatihi, risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isy'aran dengan apa? Untuk menzahirkan, maf'ul li ajlih, kerana menzahirkan umumnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu didatangkan juga sayyidu kulli muktafa. Kenapa tidak sahaja bi khairi man qad ursila? Itu sebab dia, sebab persifatan kepada Nabi SAW dari sudut asyiadah itu lebih menunjukkan zahirnya umum risalah Nabi SAW kepada semua orang. Tu. Sehingga dikatakan wa annal anbiya'a, atah bagi pada ba, wa annal anbiya'a, dan bahawa segala nabi-nabi itu, al-anbiya'a jam'u nabiyyin, jamak taksir lah, min ziyadatil huruf. Okay. Dan bahawa segala nabi-nabi itu, wal mursalina, ataf bagi al-anbiya'a, dan segala para mursalin itu, sabituna, kainuna. Jadi kita khabar mahzuf, kainuna min ummatihi. Kainuna tu khabar dia, min ummatihi adalah ta'aluk bagi muta'alak dia. Min ummatihi, ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara yang kedua. Okey, itu yang kedua. Yang kedua, dengan sebab para anbiya, para nabi-nabi seluruhnya dan para rasul-rasul seluruhnya di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat umum risalah, bahkan mereka itu semua juga ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, maka tafri'nya, maka bermula dia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khabar mutawalli umuril jami', ialah pemerintah bagi sekalian pekerjaan. Pemerintah pentadbir bagi seluruh pekerjaan, yakni pekerjaan yang berkait dengan agama. Pekerjaan yang berkait dengan agama. Adapun pekerjaan yang tidak berkait dengan agama, taklah. Tapi dari sudut kait dengan agama, sama ada bab keduniaan yang kait dengan agama, dia juga memimpinnya. Contoh dalam bab politik ke, dalam bab memimpin masyarakat ke, memimpin keluarga ke, cara nak makan ke. Asalnya makan dunianya, tapi ada adat-adat di situ menjadikan dia jadi benda syarak. Maka Nabi SAW ajar. Adapun cara nak makan tak ajar lah, dah daruri lah. Cara nak makan ialah masuk ke dalam mulut, tak payah nak buat hadis lagi. Itu benda daruri, benda badihi, benda daruri. Okay.
Jadi itu rangkap yang soalan yang kedua. Kenapa digunakan sayyidu kulli muktafa sedangkan sudah cukup bi khairi man qad ursila. Itu. Kerana siyadah itu menunjukkan zahirnya umum risalah Nabi SAW dan menunjukkan para anbiya dan para rasul juga di kalangan Nabi, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis wa anith thalithi, dan daripada yang ketiga ai wa anis su'alith thalithi, daripada soalan yang ketiga, bi annal qaida, dengan bahawa qaid ai qaid madama al hijaz, bi annal qaida ai madama al hijaz itu fis salati, pada salawat itu, qaid yang sabitun fis salati, pada salawat itu, khabar annanya, jumlah jumlah laisa muradan, khabar anna laisa muradan, laisa muradan ai laisal qaidu muradan, bukanlah ia qaid itu, dhamir mustatir huwa pada laisa kembali kepada qaid, khabar dia muradan, bukanlah muradnya, bukanlah kehendak musannif, hanya mengaitkan ya apa dia, salla alaihi Allahu madamal hijaz, selagi mana ada akal, bukan hak tu qaid dia. Walaupun musannif nazim qaid hak tu, tapi itu bukan murad dia. Bukan murad dia, hanya sahaja kait dengan akal saja. Selagi itulah Allah Taala akan berselawat ke atas dak kan? Dak apa dia? Bal lil idrak. Bal lil idrak. Bal lil idrak ni dia menolak lagi. Bahkan kalau lakin ni istidrak ni dia kona ke lain. Tu kalau bahasa kita, kita tak tahu terjemah Melayu macam mana. Tapi faham. Idrak ni dia tolak naik lagi. Kalau istidrak ni dia kona ke lain, dia pergi kona ke lain. Tapi kona ke lain. Ada benda lain yang orang tak tahu. Sebelum daripada tapi tu orang tahu. Ada yang benda yang tak tahu. Maka dia mari lakin. Kona ke lain. Tapi ada je bal dengan makna istidrak, bal dengan makna lakin dia panggil. Bal dengan makna lakin dengan makna bal. Tu kena tengok makna ayat pula lah. Ada bal dengan makna lakin dengan makna bal. Tu biasalah. Bal dengan makna fi dengan makna ba, lam dengan makna ilah. Macam-macam lah tu. Balil muradu, bahkan murad dia at-ta'mimu, al-muradu at-ta'mimu. Murad yang kata ta'mim, umum macam tu. Tu. Bukan. Balil muradu, bahkan bermula tujuan musannif itu ialah khabar at-ta'mimu. Hanya sahaja umum sahaja. Jadi mubtada khabar kalau dia ma'rifah yufidul hasra. Yufidul hasra. Memberi faedah hasar. Memberi faedah hanya sahaja murad musannif itu ialah umum. Mengumumkan. Tu tak ada hal lain. Hanya mengumumkan sahaja. Bukan qaid. Dah ada qaid itu. Itu dari sudut nazam sahaja. Dia bukan qaid secara khusus dah. Dia tidak ada qaid apa-apa. Dia mutlak. Umum. Fi jami'il awqati, pada sekalian waktu-waktu. Al-awqati jam'u waqtin. Al-awqati jamak taksir min ziyadatil huruf. Tu. Okey, habis. Jadi tu. Jadi bukan murad dia, murad musannif kena qaid dengan madamal hijaz. Selagi mana ada otak, ada akad dak. Bahkan mutlak, umum. Habis wa 'anir rabi'i, dan daripada anis su'alir rabi', daripada soalan yang keempat. Bi anna salata, dengan bahawa salawat itu thabatat 'alal ali, telah sabit ia salat itu 'alal ali, atas keluarga itu. Sebab apa? Nassan, kerana telah dinaskan, kerana nassan maf'ulun li ajlih, bagi sabatat. Sebab apa sabit? Kerana nas. Fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bi anna as-salata isim anna, thabatat 'alal al tu ialah khabar dia. Jumlah tu adalah jumlah fi'liyah tu khabar anna. Okey. Sabatat itu ialah muta'alaq bagi ala. Ala tu ta'alluq atau muta'alliq bagi sabatat. Okey.
Fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, pada nas, pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, katalah oleh engkau, fi'il amar. Qulu antum. Waw tu merujuk kepada antum. Qulu, berkatalah ia oleh engkau. Ya ayyuhal muslimin, ya ayyuhal mu'minin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Wahai Tuhan kami, berselawatlah ia oleh engkau, wahai Tuhan. Salli, dhamir mustatih, huwa, kembali kepada Allah. Ala Muhammad, ke atas Muhammad, yakni beri rahmat. Salawat dengan makna di sisi Allah ialah rahmat. Dulu kita dah lalu dah. Wa ala ali Muhammad, Allah berkata ala Muhammad, ay Allahumma salli ala ali Muhammadin. Berselawatlah ia oleh engkau juga, wahai Tuhan, ya Rabb, ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Al-haditha, ay intahal haditha, telah bersudahlah oleh musannif akan hadis. Musannif ni lah syarih ni. Al-haditha takdir dia gitu. Intahal haditha, intahal ayata, intaha ay intaha kalam al-haditha, ataupun intaha kalamuhu al-haditha. Mensudahlah oleh kalamnya itu akan hadis. Akan sebuah hadis. Wa ala sahbi. Tu. Apa mana ni? Okey. Wa 'ala sahbi, Athah berkata 'alal al. Jadi kita ambil balik, bi anna salata thabatat 'ala sahbi bil qiyasi, ay bi sababil qiyasi. Batu basababiyah lah. Okey, bahawa selawat itu sabit, ia selawat atas sahabat-sahabat itu dengan sebab qiyas. Tadi sabit al, selawat atas al itu ialah sabit berkenaan dengan nasan, secara nas daripada Nabi, daripada hadis Nabi. Okey. Hak ni pula wa 'ala sahbi, atas sahabat Nabi tak sebut, dah lagu mana? Boleh ke tak? Boleh. Dengan sebab apa? Bi sababil qiyas, ai sabatat bi sababil qiyasi. Ai sabatat bi sababil qiyasi 'alal ali, atas keluarga. Tadi hadis kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka boleh tak berselawat atas sahabat? Boleh. Dengan sebab qiyas kepada hadis qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu. Okey. Jadi boleh atas qiyas. Maka faqtada fatafra' idza 'alimta dhalika al-madhkur min at-tafsir, faqtada, maka menuntuti, menghendakilah, menghendakilah oleh musannif, oleh nazim itu akan dzalikat taqdima, akan demikian dahulukan alihi atas as-sahbi. Dzalikat taqdim ay dzalikat taqdim minal al ala as-sahab, minal ali ala as-sahbi. Okey, dzalika maf'ulun bih, at-taqdima badal dzalika. Tu. Itulah. Faqtada dhalika ay thubutuha 'ala al-ali nassan. Zalika taqdim ay thubutuha 'ala al-ali nassan pun boleh. Atau kita nak kata zalika taqdim itu ialah taqdimul ali 'ala as-sahbi pun boleh. Okey. Macam-macam lah situ. Jadi sebab itulah musannif mendahulukan al ke atas as-sahbi. Sebab apa? Sebab al-al ada dalil berkenaan dengan nas, secara nas, sedangkan sahbihi berdalilkan secara qiyas. Maka kaedah dia panggil
apa dia? Kaedah dia panggil dalilun nassi muqaddamun ala dalilil qiyasi. Dalilun nassi, dalil secara nas, muqaddamun, didahulukan, ala dalilil qiyasi, di atas dalil qiyas. Dalilun nassi muqaddamun ala dalilil qiyasi. Maka didahulukan mansus daripada maqis. Didahulukan mansus daripada maqis. Mansusnya hasil daripada ada nas, maqisnya hasil daripada ada qiyas. Jadi dalilun nassi muqaddamun ala dalilil qiyasi. Itu kaedah dia. Maka didahulukan al atas sahbi. Dan begitu juga lah selawat-selawat lain, bukan tertakluk pada nazam ni, ada selawat-selawat lain bersama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi. Tak ada wa sahbihi wa alihi. Okay? Itulah jawapannya. Thumma qala, kemudian berkata ia oleh musannif nazim, wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi wal lisani fayu'sibul afkara an ghayil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita fahaka min usulihi qawaida tajma'u min fununihi fawaida wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sambung pada hari Sabtu bait yang baru. Jadi bahagian yang ketiga ni syarahan 4 sampai 8 bait, patutnya dah ada dalam kepala dah 8 bait ni. 8 bait. Sikit lah 8 bait. Sehari tu Allah dah habis dah. Ni nak masuk bait baru lagi 3 bait pula. Bait 9 sampai 11. Tu. Jadi kena istiqamah. Mengapa? Sampailah akhir majlis nanti, bila dah khatam, kita khatam sekali hafal Sulam Munawwarah. Tu. Bagus. Syok ngaji makcik. Ada barakah nazim di dalam diri kita. Yang apa yang matan ni kerana nak ada barakah nazim ataupun barakah musannif matan tu dalam diri kita supaya kita ingat ilmu tersebut dengan barakah yang ditulis tu. Tu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.